Kita akan bersama dengan seorang pengamal undang-undang, seorang peguam, Puan Nur Zabita Muhammad Noor, menerusi panggilan video. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum, Puan Nur Zabita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita berjumpa pula di sini ya, Puan. Alhamdulillah, ya saya berjumpa di sini kita. Baik, terima kasih Puan meluangkan masa. Okay, Puan, kita dah melihat begitu banyak keadaan yang menyukarkan kehidupan dalam kejiranan ini, dan kehidupan kejiranan ini kadang-kadang tidak seindah yang kita harapkan. Dan kita melihat macam tadi perkongsian seperti tadi, mungkin selepas rundingan pun tidak menjadi, dan kita difahamkan terdapatnya satu undang-undang dan akta yang telah pun ditetapkan memastikan kita boleh mengambil langkah sekiranya rundingan bersama jiran itu tidak tercapai apabila wujudnya masalah seperti ini. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah undang-undang yang sedia ada? Baik. Isu kejiranan ni sebenarnya memang payah. Macam kita lihat lah Puan Suhana tadi dia ada kata kan, dia kata hari-hari nak tinggal bersama-sama. Jadi kadang-kadang kalau nak bawa kepada undang-undang tu takut menyebabkan rasa tidak selesa kepada pihak yang sana. Tetapi sekiranya tidak ada penyelesaian, terdapat undang-undang di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau kita panggil Akta 171. Okey, di dalam akta ini ada memperuntukkan berkenaan dengan bagaimana menjaga keharmonian di kawasan kejiranan. Misalnya, di dalam akta ni dia ada khususkan di bahagian 9 akta ya, tentang rumah kotor, tentang semak samun, tentang rumah yang ada tikus, termasuklah juga berkenaan dengan pemeliharaan haiwan. Kita tengok, okey, apakah itu kacau ganggu di dalam akta ini. Sebab kacau ganggu ni kita panggil nuisance in English, bermaksud yang menyebabkan di bawah section 2 dia ada kata sesuatu perbuatan atau peninggalan. Peninggalan tu maknanya macam bukan sahaja kita buat, tapi kadang-kadang kita tinggalkan rumah kita semak samun gitu juga, haiwan peliharaan kita tinggalkan, kita biarkan saja sehingga menyebabkan kerosakan, kepayahan, kesusahan pada deria penglihatan dan bau. Ni definisi dia, maknanya bau tu macam Puan Suhana kata tadi, ada bau yang meloyakan secara umumnya kepada penduduk lah, maknanya dalam kejiranan tersebut. Jadi adalah merupakan kesalahan yang diperuntukkan di bawah akta ini. Kita tengok pula pada Seksyen 80. Seksyen 80 ni memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan untuk mengambil tindakan, sama ada menghapuskan atau menghentikan. Menghapuskan ni kita tengoklah dalam keadaan semak tamun, ada tikus tu menghapuskan. Tetapi kalau dalam pembelaan haiwan ni dia menghentikan. Dan ada tindakan undang-undang yang akan diambil sekiranya gagal mematuhi, juga ganti rugi pun boleh dituntut. Kalau kita secara spesifik macam saya katakan tadi, aktanya ada menjaga keharmonian di kawasan kejiranan berkenaan dengan undang-undang kekotoran. Tapi saya nak pergi kepada Seksyen 81B. Ada dikatakan di situ 81B sekiranya dalam kawasan kejiranan itu ada dibela haiwan dalam sesuatu cara atau sesuatu tempat atau dalam satu bilangan. Sebab kita tengok kadang-kadang ada yang bela kucing ni sampai 15 ekor, 20 ekor. Tidak disediakan macam tempat untuk buang najis. Sebab kita tahu bila membela kucing ni dia ada tempat khas dia untuk dia orang kata buang najis. Tapi kalau kita tak sediakan itu yang jadi bersepah-sepah tu. Jadi dalam Seksyen 81B ni dia dah termaktub di dalam itu berkenaan dengan pembelaan. Tak kisahlah sama ada kucing ke, dia boleh jadi anjing, arnab ke, tetapi perlu dibela dalam keadaan yang baik. Dan Seksyen 82 ada memperuntukkan sekiranya kacau ganggu ni tidak dihentikan, itu yang boleh didenda sehingga RM1,000 atau maksimum 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Itu undang-undang yang sedia ada. Baik Puan, kita bercakap berkenaan etika penjagaan haiwan ni bukan sekadar yang kita berada di bandar seperti kucing dan anjing. Tapi sekiranya di kawasan luar bandar, contohlah jiran kita mungkin ada kandangnya sendiri, kita cakap berkenaan lembu, ternakan dan sebagainya. Adakah ini juga jatuh dalam akta yang sama ke bagaimana Puan? Begini kalau kita nak tahu berkenaan dengan pembelaan tu, macam saya katakan tadi, di bawah Seksyen 81B ni dia sebut perkataan haiwan. Dalam perkataan haiwan ni, jadi misalnya lah, kalaulah kita ni ada masalah menghadapi isu ini, pertama sekali kita kena laporkan kepada pihak berkuasa tempatan dulu, PBT, untuk tahu, untuk maklumkan kepada dia terdapat kacau ganggu. Sebab tu sebelum nak buat laporan ni,
Okey, kita perlu tangkap gambar sebab apabila buat laporan, pihak PBC ni perlu berpuas hati bahawasanya terdapat kacau ganggu. Kalau kita nak tahu yang haiwan yang tadi tu, sama ada ternakan seperti ayam ke, kambing ke, lembu ke, kita buat laporan dulu. Dan PBC akan ambil tindakan seterusnya lah. Baik. Di pemeriksaan akan dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan untuk mensahihkan informasi melihat sama ada gangguan itu berlaku lah ya. Baik, Puan, kita difahamkan yang sekarang ini kita melihat Perintah Kawalan Pergerakan ada sebenarnya peningkatan kes di mana pemilik haiwan ini mengabaikan haiwan peliharaan, dibiarkan, ditinggalkan dan mungkin antara sebab jugalah kita melihat begitu banyak haiwan yang terbiar, street animals, ya, haiwan yang berada di jalanan dan sebagainya semakin meningkat. Bila perkara ini berlaku, adakah terdapatnya akta undang-undang yang boleh menghukum si pemilik haiwan peliharaan yang tidak bertanggungjawab ini, Puan? Kalau bagi kesalahan yang pengabaian ataupun meletakkan haiwan ni dalam satu keadaan kebuluran, kita tinggalkan dia tak diberi makan, ini adalah diperuntukkan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Akta ini di bawah Seksyen 29 di bahagian 5. Dia ada memperuntukkan panjang senarainya berkenaan dengan kategori penganiayaan haiwan. Baik. Bukan sahaja meninggalkan haiwan itu dibiarkan ke kebuluran. Malahan kalau kita bela haiwan di dalam sangkar dan sangkar itu terlalu kecil untuk haiwan itu, masih dikira kira penganiayaan terhadap haiwan. Sama juga kalau sekiranya contoh kita bela anjing, kita talikan dia, tetapi apabila kita ikat dia, tali itu terlalu pendek, masih juga dikira penganiayaan di bawah seksyen ini. Baik. Jadi hukumannya adalah minimum RM20,000 atau maksimum RM100,000 denda atau penjara atau kedua-dua sekali. Tinggi hukumannya. Dan sekiranya kita melihat keadaan inilah, misalnya di kawasan kejiranan, kadang-kadang kasihan haiwan ni, orang nak bela tapi dia tak jaga kebajikan. Apa yang boleh jiran-jiran buat membantu haiwan ni adalah kita buat aduan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Boleh lihat di laman web mereka macam mana cara membuat aduan. Baik. Kesian pada haiwan-haiwan ni. Betul tu, Puan. Kita melihat makin lama makin ramai lagi yang cukup tidak kisah berkenaan kebajikan haiwan ini. Dan kita ucapkan terima kasih kerana Puan memberikan satu peringatan kepada kita semua. Inilah tanggungjawab kita daripada awal sehingga akhirnya kita perlu menjaga haiwan. Baik, Puan, berbalik semula kepada kes di mana sekiranya kita ingin membuat laporan terhadap jiran kita, sesiapa saja yang ialah mewujudkan sedikit kesukaran dengan haiwan peliharaan mereka, apakah yang boleh kita lakukan sebagai first step, langkah pertama sebelum kita buat laporan? Adakah kita kena rekod video, ambil gambar dulu ke bagaimana, Puan? Digalakkan untuk ambil gambar, digalakkan juga untuk ambil video. Kita bawa kepada PBC dahulu. Sewaktu nak buat aduan, kita tunjuk. Seperti yang saya katakan tadi, PBC perlu berpuas hati bahawasanya terdapat kacau ganggu. Jadi bukti-bukti ni ialah PBC tak ke rumah kita lagi, kita yang ke sana. Jadi bukti-bukti ni sangat penting untuk menunjukkan macam mana keadaan atau kacau ganggu yang telah dilakukan. Selepas aduan telah diterima dan PBC berpuas hati bahawa terdapat kacau ganggu, mereka akan mengeluarkan satu notis. Notis tu akan dihantar kepada tuan rumah yang membuat kacau ganggu tadi, maknanya bela haiwan banyak-banyak yang tidak terkawal tadi lah, sehingga menyebabkan bau busuk, dan kekotoran. Kemudian di dalam notis tu ada dinyatakan berapa hari untuk mereka menghentikan kacau ganggu ini. Dan apabila tempoh diberikan telah diserahkan, pemilik rumah tadi tahu, tetapi kalau gagal macam saya katakan tadi, hukumannya di bawah Seksyen 82 subseksyen 5, yang mengatakan denda maksimum RM1,000 atau pemenjaraan atau kedua-dua sekali. Terima kasih, Puan, kerana memberikan kita satu pencerahan bagaimana kita hidup berjiran ini walaupun kita dalam kawasan rumah kita masih ada adabnya yang terdapat undang-undang yang memberikan perlindungan kepada kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Zawita Muhammad Nur. Terima kasih. Sama-sama. Ya, seorang pengamat undang-undang yang tentunya ramai yang begitu mengenali kerja beliau, dan ini antara isu yang patut kita pertengahkan supaya kita mempunyai kehidupan berjiran yang lebih bersatu padu, yang lebih saling hormat menghormati.